Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anak-anak murid sekalian. Hari ini cikgu dan kawan-kawan cikgu akan mengajarkan kepada anak-anak murid sekalian berkenaan pengakroniman ataupun akronim. Sebelum itu, nama cikgu Muhammad Sauki bin Kemal. Okey, sebelum memasuki pembelajaran kita, lebih baik cikgu menceritakan kepada kamu apa itu pengakroniman. Okey, akronim adalah kata singkatan yang terbentuk dengan menggabungkan suku kata atau gabungan kombinasi huruf awal dan suku kata daripada rangkai kata, dan ianya ditulis serta dilafazkan sebagai kata yang wajar. Sebagai contoh, bernama yang bermaksud Berita Nasional Malaysia dan MARA, Majlis Amanah Rakyat. Okey, baiklah anak-anak murid sekalian, kita akan meneruskan sesi ini kepada Cikgu Yana dengan menjelaskan jenis-jenis akronim. Assalamualaikum dan hai semua. Korang mesti dah tahu kan apa itu definisi pengakroniman. Terima kasih diucapkan kepada rakan saya Sauki kerana telah menerangkan definisi tersebut. Korang mesti dah tak sabar kan nak tahu jenis-jenis pengakroniman. Tapi sebelum tu, korang kena tahu dulu apa nama saya. Nama saya Nurliana binti Hasan. Nombor matrik saya D20191089174174. Tahukah kamu terdapat 4 jenis pengakroniman? Agak-agak apa ya 4 jenis tu? Jom kita tengok. Jenis pengakroniman yang pertama ialah akronim jenis cantuman huruf awal perkataan. Yang kedua ialah akronim jenis cantuman huruf dengan suku kata dengan suku kata. Yang ketiga ialah akronim jenis cantuman suku kata awal perkataan. Dan yang terakhir ialah akronim jenis cantuman bahagian awal perkataan pertama dan beberapa bahagian lain perkataan yang mengikutinya. Contoh akronim jenis cantuman huruf awal perkataan. Yang pertama ialah ABIM, iaitu A membawa makna angkatan, B membawa makna belia, I membawa makna Islam, dan M membawa makna Malaysia. Dan apabila dicantumkan menjadi angkatan, belia, Islam, Malaysia. Dan yang kedua ialah ADUN, iaitu ahli, dewan, undangan, negeri. Dan yang ketiga ialah IKIM, iaitu Institut Kefahaman Islam Malaysia. Contoh akronim jenis cantuman huruf dan suku kata dengan suku kata. Yang pertama ialah MARA, iaitu M majlis, A amanah, dan RA membawa makna rakyat, iaitu Majlis Amanah Rakyat. Yang kedua ialah PERKIM, iaitu Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia. Dan yang ketiga bernama, iaitu Berita Nasional Malaysia. Dan yang keempat ialah PERKESO, iaitu Pertubuhan Keselamatan Sosial. Contoh akronim jenis cantuman suku kata awal perkataan. Yang pertama ialah TABIKA, iaitu Ta membawa makna taman, B membawa makna bimbingan, dan K membawa makna kanak-kanak, iaitu Taman Bimbingan Kanak-kanak. Yang kedua, PAWAGAM, panggung wayang gambar. Yang ketiga, KUGIRAN, kumpulan gitar rancak. Dan yang keempat, CERPEN, iaitu cerita pendek. Akronim yang terakhir itu contoh akronim jenis cantuman bahagian awal perkataan pertama dan beberapa bahagian lain perkataan mengikutinya. Yang pertama ialah jentolak, iaitu jen
membawa makna jentera, dan tolak perkataan penuh daripada belakangnya iaitu tolak. Jadilah jentolak. Yang kedua ialah debunga iaitu debu bunga. Yang ketiga ialah purata iaitu pukul rata. Yang keempat halaju iaitu hala laju. Baiklah, setakat itu saja mengenai jenis pengakroniman daripada saya. Ingat, jenis pengakroniman terdapat 4 jenis. Selepas ini, rakan saya Adila akan menerangkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dijalankan dalam pengajaran pengakroniman. Korang nak tahu kan apa aktiviti yang kami lakukan? Baik, saya serahkan kepada rakan saya Adila. Bahagian ini akan menerangkan berkaitan aktiviti pengajaran dan pembelajaran berdasarkan topik akronim. Aktiviti yang telah dipilih ialah aktiviti round table. Aktiviti ini merupakan salah satu aktiviti pembelajaran abad ke-21 yang memerlukan penglibatan pelajar secara langsung dalam proses PDP, iaitu pelajar memainkan peranan yang sangat penting dalam memastikan keberkesanan aktiviti ini. Beberapa kumpulan kecil yang telah dibentuk oleh guru sebelum ini akan diberikan satu helaian kertas yang mempunyai beberapa soalan berkaitan akronim. Soalan kena dibina oleh guru seperti: yang pertama, kenal pasti akronim yang terdapat dalam petikan tersebut. Dan yang kedua, bina satu ayat berdasarkan akronim yang telah dikenal pasti. Aktiviti ini dijalankan semasa proses PDP berlangsung dan ianya hanya memerlukan masa 3 hingga 5 minit sahaja kerana ianya melibatkan perbincangan pelajar dalam kumpulan. Bahan berkonteks iaitu berupa petikan akhbar yang telah akan dipaparkan oleh guru di papan putih. Pemilihan bahan berkonteks dan aktiviti ini adalah berdasarkan prinsip tata bahasa pedagogi bahasa Melayu, iaitu pemilihan aktiviti semasa proses PDP perlu mengambil kira faktor konteks budaya murid. Pembinaan soalan yang telah diberikan kepada murid juga adalah berdasarkan teori readable yang terdapat dalam tata bahasa pedagogi bahasa Melayu, yang mana menekankan 3 gagasan utama, iaitu konteks, pesan konteks dan usaha memproses maklumat. Aktiviti yang dilaksanakan ini juga hendaklah dipastikan dapat menguji kefahaman murid tentang aspek akronim yang sedang diajar dalam bilik darjah. Berikut merupakan contoh bagaimana aktiviti ini dilaksanakan. Terima kasih Jessica. Nama saya Nurhazia binti Abdul Aziz, nombor matriku D201110891446. Baiklah, saya akan meneruskan sesi pembentangan dengan mengapa kami memilih aplikasi Kahoot dan Photon dalam pengajaran akroniman. Kenapa Kahoot dipilih? Kerana sangat interaktif. Kahoot boleh dianggap sebagai kuis berbentuk game. Pelajar dikehendaki menjawab soalan mereka sama ada menggunakan PC ataupun laptop ataupun smartphone masing-masing. Jadi mereka akan terlibat secara aktif dan menjadikannya lebih menarik. Yang kedua, ada sistem ranking. Setiap kali selepas soalan dijawab, nama 5 pelajar dengan markah paling tinggi akan dipaparkan. Senarai top 5 pelajar yang menjawab paling pantas dan tepat daripada pilihan jawapan akan berada di ranking paling atas. Dah tentulah mereka akan berlumba-lumba untuk menjawab dengan paling cepat dan betul. Yang ketiga ialah soalan boleh diset.
Kahoot juga memberi kebebasan kepada pensyarah ataupun pengajar untuk menetapkan bilangan soalan, bilangan jawapan, tempoh masa menjawab, bentuk soalan sama ada teks, bergambar ataupun video dan beberapa lagi. Yang keempat adalah set soalan boleh disimpan dalam akaun masing-masing. Selepas membuat set soalan, pensyarah ataupun pengajar hanya perlu simpan di dalam akaun masing-masing untuk kegunaan masa hadapan. Ini juga merupakan satu kelebihan untuk para pensyarah ataupun pengajar untuk membuat penambahbaikan ataupun suntingan. Yang seterusnya adalah Kahoot digunakan secara atas talian. Kahoot boleh diakses di mana-mana sahaja selagi ada capaian internet. Yang keenam adalah pelbagai guna. Kahoot boleh digunakan bukan sahaja semasa PDP, malahan juga untuk set induksi, kuis, pengukuhan, ulang kaji, bincang soalan peperiksaan dan lain-lain lagi mengikut kreativiti pensyarah ataupun pengajar. Yang akhir sekali adalah menarik. Kahoot mempunyai latar yang cantik dan menarik serta mengandungi muzik yang mampu menarik minat pelajar untuk menggunakan Kahoot. Manakala Poton digunakan kerana mengandungi animasi yang menarik. Ciri animasi adalah unik dan dapat menarik minat pelajar untuk mengikuti pengajaran dan seterusnya meningkatkan prestasi akademik mereka. Yang kedua adalah penggunaannya yang praktikal. Poton sering dihasilkan kerana mempunyai template yang boleh diubah mengikut kreativiti masing-masing, serta kita juga boleh menghasilkan video dalam tempoh masa yang singkat. Seterusnya adalah boleh dikongsikan secara bebas. Video yang telah dihasilkan boleh dikongsi melalui pelbagai platform, terutamanya YouTube, Google Drive ataupun Facebook. Ini membolehkan pelajar untuk menonton seberapa banyak lagi yang mereka inginkan untuk mendapatkan pemahaman yang jitu. Seterusnya, lebih bervariasi dan kreatif. Hal ini kerana ahli kumpulan kami menyiapkan bahagian masing-masing mengikut kreativiti dan gaya sendiri. Dalam masa yang sama, ia mampu menyampaikan sesuatu konsep yang kompleks secara visual dan juga dinamik. Bila itu saja daripada saya, sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada pensyarah dan rakan-rakan seperjuangan sekalian. Saya, Nur Alia Sabarina binti Muhammad Nazrin, akan meneruskan sesi pembentangan video ini dengan merujuk kepada bahagian mengaplikasikan penggunaan video atas talian dan juga kuis atas talian dengan menggunakan aplikasi Kahoot. Baiklah, tanpa membuang masa, saya akan meneruskan sesi ini dengan meminta seorang pelajar yang berusia 15 tahun untuk mengaplikasikan penggunaan kuis dan juga video atas talian. Baiklah, saya akan memberi masa kepada kamu selama 13 minit untuk menonton video yang telah disediakan berkaitan dengan tajuk pengakroniman. Okey, sekiranya kamu ada persoalan, kamu boleh tanya kepada saya selepas saja tamat video ini. Dan kemudian, kamu akan diberi masa selama 10 minit untuk menjawab kuis yang telah disediakan. Baiklah, selamat maju jaya. Dan ianya ditulis serta dihapuskan sebagai Baiklah, berdasarkan video yang telah dibentangkan sebentar tadi, dapat saya rumuskan bahawasanya melalui teknik
video atas talian dan juga kuis atas talian dapat membantu proses pembelajaran dan pengajaran berjalan dengan lancar, khususnya ketika penularan wabak coronavirus yang mengakibatkan pembelajaran dan pembelajaran dijalankan di rumah. Oleh itu, melalui teknik ini, ianya bukan sahaja dapat membantu proses pembelajaran dan pengajaran berjalan dengan lancar, malahan dapat membantu para guru untuk mengenal pasti tahap pencapaian pelajar mereka. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.